Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah. Telah kita sampai pada perbahasan syarat-syarat sah Jumaat. Okey, syarat sah Jumaat ada 6 disebut dalam matan. 6 ini tidak termasuk syarat-syarat yang lain lah, yang secara umum disyaratkan bagi setiap salat. Menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, itu kekal disyaratkan di salat Jumaat untuk dikatakan sebagai sah. Jadi syarat 6 ini selain daripada syarat itu, tambahan daripada syarat yang telah kita bincangkan bagi sahnya satu-satu salat. Okey, ini syarat sah Jumaat ada 6. Sebelum kita masuk, kita bincang dulu syarat wajib Jumaat. Syarat wajib Jumaat dengan makna kalau tak cukup syarat ini maka tak wajiblah Jumaat bagi seseorang itu. Syarat wajib Jumaat ada 7. Yang pertama Islam. Seseorang yang kafir tidak wajib Jumaat kalau sembahyang sekalipun tidak sah. Yang kedua al-bulugh, berakal. Orang gila tak wajib Jumaat. Orang yang belum berakal, bulugh ni baligh, minta maaf. Kalau orang tu belum baligh maka tidak wajib Jumaat. Cumanya kalau dah mumayyiz, walaupun belum balik, sah Jumaatnya kalau dia sembahyang. Mak ayahnya dapat pahala lah, tapi wajib tak wajib. Wal aqlu, berakal. Orang gila tak wajib Jumaat. Lepas tu kita tengok ramai orang yang berakal tak sembahyang Jumaat tu orang gila tu. Tu pada hakikatnya gila. Cuba kita tanya. Sebab tu tak pergi Jumaat tu. Wal hurriyah. Hurriyah ni merdeka. Hamba tak wajib Jumaat. Kalau izin tuan, kalau tuan izinkan untuk sembahyang Jumaat juga tidak wajib Jumaat. Kemudian lelaki, perempuan tak wajib Jumaat. Kalau perempuan sembahyang Jumaat, tak, dia musafir dengan kita, isteri kita. Hari Jumaat, kita singkau sembahyang Jumaat, kawan je sembahyang Jumaat juga. Sah, tidak ada masalah. Dan tak perlu dah nak ulang salat Zuhur. Dah memadai dah untuk menggugurkan kefarduan Zuhur dengan dia menunaikan salat Jumaat. Wasihah, kena sihat. Orang yang sakit melampau-lampau, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak, itu tak wajib pergi Jumaat. Tapi kalau sekadar sakit, luka sikit-sikit, wajib pergi Jumaat. Wal iqamah, bermukim, wajib Jumaat orang yang bermukim. Contoh macam saya di Kuala Lipis ni, saya duduk di Kuantan, mengajar, bertugas di Maktab Fisturos Negeri Pahang. Tapi sebab Covid, sekolah tutup. Isteri saya daripada HTA bertugas pula ke Kuala Lipis, ditukar hospitalnya. Jadi saya duduk di Lipis ni lama dah, dekat 3 minggu dah. Jadi dinamakan sebagai mukim, wajib Jumaat. Tapi sebab apa tak pergi Jumaat? Sebab kerajaan tak bagi pergi. Boleh? Tu. Sebab apa kita nak hindar virus Covid tu lah. Tidak ada masalah. Tinggal Jumaat atas alasan macam tu tak ada masalah. Tidak menyebabkan jadi munafik finnar, tak ada. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Masuk pula apa? Syarat sah Jumaat. Yang pertama, hendaklah semua sekali solat dan juga khutbah didirikan dalam waktu Zuhur. Tu. Solat dan khutbah semua sekali mesti buat dalam waktu Zuhur. Maka tidak harus dan tidak sah kalau kita syak, waktu ni masih berbaki ke tidak. Kita syak, rasa macam asar dah, rasa macam Zuhur lagi, tak ada jam ke lagu mana, kita syak, maka tak boleh kita masuk Allahu Akbar sembahyang Jumaat. Kita kena apa? Allahu Akbar, tak bertakbiratul ihram dan sembahyang Zuhur 4 rakaat. Begitu juga kalau waktu sempit. Waktu sempit berlaku satu keadaan yang menyebabkan masyarakat tempat tu mari ke masjid lambat, baki nak solat tu, baki nak khutbah dengan nak baki nak habisnya waktu Zuhur tu dalam 5 minit. 5 minit ni mudah-mudah kita sebut. Kalau ramai lagu tu tak sempat lah nak solat Jumaat, nak khutbah ni, tak. Waktu tu pakat-pakat Allahu Akbar sembahyang Zuhur. Untuk imam Zuhur, makmum semua sekali sembahyang Zuhur. Kalau kita syak waktu Zuhur ni masih berbaki ke tidak, fanawaha in baqiyal waqt,
maka kita niat. Kalau waktu zuhur masih berbaki, aku solat Jumaat. Kalau waktu zuhur dah habis, maka aku sembahyang zuhur lah. Boleh tak? Dia syak. Baki waktu zuhur ni masih wujud atau tak? Fanawaha in baqiyal waqt. Maka dia niat Jumaat kalau baki solat zuhur masih ada. Kalau tidak, dia akan solat zuhur. Mana dia ta'liq seolah-olah lagu tu. Allahu Akbar. Sahaja aku solat fardu Jumaat kalau waktu zuhur masih berbaki. Kalau tidak, aku akan bangun 4 rakaat sembahyang zuhur. Boleh tak kita niat lagu tu? Sah di sisi Imam Ramli, tidak sah di sisi Imam Ibnu Hajar. Yang kedua, wa an tuqama fi khittatil balad. Syarat yang kedua untuk sah Jumaat, hendaklah Jumaat didirikan di kawasan sempadan negeri, sempadan kawasan kita. Tu. Di tempat yang kita tak boleh nak jamak dan qasar. Di tempat yang kita tak boleh nak jamak dan qasar. Contoh saya di Bandar Pusat lah, mudah sikit. Saya di Bandar Pusat. Tak. Kita nak jamak, bila kita duduk satu kawasan tu, kita mesti keluar kawasan tu. Keluar kawasan tu maknanya kita keluar daripada bangunan-bangunan kawasan tu. Jadi di Bandar Pusat ada bangunan kedai, bangunan rumah apa bagai semua tu. Tak. Bila saya dah masuk pergi ke arah jengka 15 ke jengka 11 ke, saya akan terpisah daripada bangunan-bangunan yang wujud di Bandar Pusat tu. Tak, ketika itu saya dah boleh untuk jamak dan qasar sebab dah terpisah daripada Bandar Pusat. Bangunan-bangunan yang wujud di Bandar Pusat. Okey. Solat Jumaat mesti didirikan di tempat yang tak boleh kita nak jamak qasar. Dan tak boleh didirikan solat Jumaat di tempat yang kita boleh jamak qasar. Contoh yang lebih jelas, ni bangunan ni. Ni bangunan, kawasan bangunan. Lepas bangunan tu ada padi, sawah padi. Lepas sawah padi tu dalam 2 km jumpa pula bangunan lain. Kampung lain contoh. Daerah lain, kampung lain. Okey. Semata-mata kita keluar daripada bangunan ni, kawasan kita ni, tak. Kita keluar di sawah padi. Kita di on the way lah. Kita di atas kawasan sawah padi. Ketika itu kita dah boleh jamak qasar. Yang penting kita nak pergi 2 marhalah. Tak. Tapi jamak qasar boleh kat situ lagi dah. Sebab kita dah keluar daripada umran. Okey. Solat Jumaat mesti buat dalam bandar, dalam kawasan bangunan tu. Tak boleh buat di padang, di kawasan padi. Kalau buat di situ tidak sah. Sebab apa? Kita buat di satu tempat yang tak boleh, yang boleh kita jamak qasar. Okey. Falau lazam ahlul khiyam mawdi'an min as-sahra lam tasih al-jum'atu fi tilka al-khiyam. Kalaulah orang yang jenis berpindah randah ni, tak ada di padang pasir lah, sekejap duduk sini, ada air apa, habis air, ada air duduk sini, ada parit, ada paya ke, ada apa, punca air, habis air kawasan tu, habis makanan kawasan tu, dia pergi pula tempat lain. Okay, boleh jadi duduk satu-satu tempat tu 2 minggu, 3 minggu, dia buat kemah apa semua. Boleh tak dia buat sembahyang Jumaat bersama-sama kawan-kawan dia di kemah tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tempat yang dia berada tu kita boleh jamak qasar. Kita boleh jamak qasar. Boleh. Jadi mudahnya, tempat-tempat yang kita boleh jamak qasar maka tak boleh buat Jumaat. Tak boleh buat Jumaat. Mesti didirikan Jumaat di kawasan umran, dalam sur, tempat yang tak boleh kita buat tempat yang tak boleh kita jamak qasar, tempat yang tak boleh kita buat jamak qasar. Wa an tusalla jama'atan. Syarat yang ketiga, hendaklah Jumaat itu didirikan secara jamaah, secara berjemaah. Tak boleh sembahyang Jumaat seorang, tak boleh, kena berjemaah. Okay, disyaratkan berjemaah hanya pada rakaat pertama. Jadi dalam 50 orang, 100 orang, 300 orang sembahyang berjemaah pada rakaat pertama. Habis rakaat pertama tu, masuk rakaat kedua tu semua niat mufaraqah, makmum. Makmum semua sembahyang seorang. Tak.
tidak ada masalah. Jumaat sah. Sebab disyaratkan berjemaah bagi solat Jumaat hanya pada rakaat pertama. Rakaat berapa? Rakaat pertama. Rakaat kedua semua pakat niat mufaraqah sembahyang seorang diri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan buatlah. Itu hukum praktikal jangan dibuat begitu. Okey. Jadi jemaah disyaratkan pada rakaat pertama sahaja. Berbeza dengan bilangan. Solat Jumaat dalam mazhab Syafi'i mesti 40 orang. Bilangan 40 orang tu mesti kekal daripada awal salat sampai habis salat. Daripada awal salat sampai habis salat. Tak? Contoh Jumaat didirikan dalam lingkungan 40 orang. 40 orang lah dalam mazhab Syafi'i. Sekali dengan imam. Tak? Habis rakaat pertama 39 orang makmum niat mufaraqah. 39 orang tu semua siap awal. Rakaat kedua semua siap awal balik rumah dah. Tu imam seorang duduk main tahiyat akhir kita habis-habis. Tak? Sebelum imam bagi salam, imam pun terkentut. Imam pun apa? Terkentut. Maka hukumnya sembahyang Jumaat tu imam batal. Sembahyang Jumaat mereka yang telah balik ke rumah, yang sedang makan nasi, yang sedang berehat, batal juga. Batal juga. Sebab apa? Sebab kita sebut syarat nak sah Jumaat mesti berjemaah. Berjemaah disyaratkan pada rakaat pertama sahaja, yang mereka lakukan pada rakaat pertama sahaja. Tak? Cuma bilangan 40 orang tu mesti sah sampai ke akhir solat. Sekarang ni ada seorang daripada 40 tu tidak sah sampai ke akhir solat. Siapa dia? Tu imam tadi. Bila lagu tu Jumaat juga tidak sah. Tu imam di masjid batal, orang duduk rumah habis batal sekali. Tu. Seterusnya, wa an yakunu 40 ahrara dhukuran balighin mustawtinin. Hendaklah 40 orang jemaah itu kena ahrar, merdeka. Tak boleh 20 orang merdeka, 20 orang hamba, tidak sah Jumaat. Ikut pendapat yang muktamad. Dhukuran mesti lelaki. Tak boleh 38 orang lelaki, 2 orang perempuan. Cukup 40, tak boleh, mesti 40 orang lelaki. Balighin, 40 orang tu mesti pula orang yang baligh. Tak boleh 39 yang baligh seorang budak kecil. Tak boleh, tidak sah Jumaat. Mustawtinin, dan juga mesti 40 orang tu mustawtinin. Apa mustawtin? Humul ladzina la yusafiruna an mahalli iqamatihim sayfan wala shita'an illa lihajatin katijaratin aw ziyarah. Mustawtin ialah mereka yang tidak bermusafir daripada tempat mereka tinggal, sama ada musim sejuk ke, musim panas ke, musim hujan ke, musim apa sekalipun, dia orang tidak berpindah daripada tempat tu. Kecuali ada hajat. Hajatnya nak bisnes. Pergilah ke China sekejap sebulan atas urusan bisnes. Nak ziarah, pergi ke Mesir tengok anak mengaji Mesir, pergilah dan 2 minggu lepas tu balik semula. Tak? Tu kita panggil mustawtin. Contoh ayah-ayah kita yang duduk kat kampung, duduk dekat rumah dia tu lah. Dia kata, aku ni nak mati sini dah, tak nak pergi mana dah. Tu mustawtin lah tu. Dia tak nak pergi mana dah, nak mati situ. Adapun saya di Kuala Lipis, kita panggil mukim. Tak panggil mustawtin. Saya duduk Mesir 6 tahun, kita panggil mukim, tak panggil mustawtin. Sebab saya ada angan-angan nak balik ke Malaysia. Ngajilah 10 tahun ke, 6 tahun ke, 15 tahun ke, 100 tahun ke, niat nak balik semula ke Malaysia. Jadi panggil mukim lah, tak panggil mustawtin. Sebab apa? Ada niat nak berpindah. Ada niat nak apa? Berpindah. Jadi 40 orang itu dalam mazhab Syafi'i mesti mustawtin. Dengan makna kalau bergabung antara mustawtin dengan mukim tidak sah. Contoh dia Mesir. Ini kalau kita nak pikul atas mazhab Syafi'i lah. Satu masjid tu adalah dalam 40 orang contoh. Tak? Dalam 40 orang tu ada 35 orang Arab Mesir. Mustawtin lah. Tapi ada 5 orang Malaysia pakai jubah Malik Syamil tak? Sembahyang Jumaat tidak sah. Sebab apa?
Sebab 40 orang digabung antara mustautinun dan juga al-muqimun. Kita nak pure 40 orang mustautin. Lepas tu 41 tu tak kisahlah mukim ke mustautin ke, yang penting 40 orang tu dulu. Tak mesti lelaki merdeka baligh mustautin. Boleh. Kalau semayang tu cukup 40 orang. Yang cukup syarat yang kita sebut tu, lelaki merdeka baligh mustautin. Tak. Tengah-tengah semayang tu tiba-tiba seorang tu balik rumah. Jadinya 39 orang yang tinggal. Semayang tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Semayang Jumaat tu batal. Lepas tu nak buat lagu mana? Start semula semayang Zuhur tak ya? Dia terus bangun, 2 rakaat lagi sempurnakan semayang Zuhur. Niat Jumaat tak ada masalah. Jadi niat Jumaat semayang Zuhur ahlan wasalan, tak ada masalah. Okey, wala yadurru tabatu'ul ma'mumin dalam syarah. Bil ihram ba'da ihramil imam bi syarti an yatamakkanu min al-Fatihah aw ar-ruku' qabla ittifa'il imam an aqallih wa illa lam tasih al-jumu'atu. Syekh sebut tidak ada masalah kalau makmum ni buat lambat untuk takbiratul ihram. Imam kat takbir Allahu akbar. Nah, makmum duk sembang sama dia. Coronavirus lagu mana kita ni apa semua. Dah. Ataupun Ramadan tarawih tak kita dekat masjid. Sembang sama dia. Tidak ada masalah. Yang penting kamu angkat takbir dan kamu sempat baca Fatihah dan rukuk sekali dengan tok imam. Ada masalah, sah sembahyang Jumaat tu. Kalau tidak sah. Juga tidak wajib orang yang tidak dikira dengan mereka Jumaat untuk berihram lambat ataupun selepas daripada ihram orang yang dikira dengan mereka Jumaat. Orang yang dikira dengan mereka Jumaat ialah 40 orang yang cukup sifat tadi. Apa dia lelaki, mereka baligh mustautin. Kita adalah 40 orang yang sifat lagu tu. Lepas tu adalah dalam 20 orang yang bermukim, yang tidak dikira Jumaat dengan mereka, cuma wajib kat atas mereka Jumaat juga. Tak? Adakah mesti 40 orang yang mustautin angkat takbir dulu? Allahu Akbar, mereka angkat takbir semua, barulah orang yang bermukim nak angkat takbir Allahu Akbar. Tak, tidak disyaratkan. Tak kisah siapa mula dulu, ahlan wasalan, tak ada masalah. Yang penting mesti ada 40 orang yang mustautin. Walaupun mereka 40 tu angkat takbir selepas orang yang bermukim angkat takbir. Orang yang bermukim wajib Jumaat cuma tidak dikira dengan mereka Jumaat. Sah. Jadi untuk lebih tu kita sebut sikit apa dia? Faedah dalam kitab Bushrul Karim, Syarah Masail Ta'lim, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Disebut dalam kitab Bushrul Karim satu faedah, manusia ni dalam bab Jumaat ni ada 6 orang, 6 golongan, 6 bahagian. Yang pertama, man talzamuhu wa tan'aqidu bihi wa tasihhu minhu. Satu golongan yang wajib Jumaat, wajib pergi Jumaat dan dikira Jumaat dengan mereka. Tadilah yang cukup syarat tadi, merdeka, lelaki baligh mustautin. Tak. Lepas tu sah Jumaat. Itu. Siapa dia? Orang yang cukup syarat-syarat wajib Jumaat. Orang yang cukup syarat-syarat wajib Jumaat. Contoh, seseorang tu cukup syarat wajib Jumaat. Apa dia? Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sihat, lepas tu bermukim. Wahuwa man ijtama'a fi syurutul wujub wala udhra. Ni apa? Sah lah. Tapi dikira tak? Kalau semata-mata cukup syarat wajib. Man talzamuhu ialah lazim. Orang yang pertama kita ulang, wajib di Jumaat, lepas tu dikira dengan mereka Jumaat, lepas tu sah Jumaat. Disebut dalam kitab ni wa huwa man ijtama'a fihi syurutul wujub. Mereka ialah orang yang cukup baginya, terhimpun baginya syarat-syarat wajib Jumaat. Syarat wajib Jumaat kita sebut hanya bermukim, tak wajib mustautin. Bila bermukim
maka apa? Wajib Jumaat tapi tetap tidak dikira Jumaat dengan mereka. Tapi dia tambah dalam kitab ni wala udhralah, tidak ada uzur baginya. Adik, kaki tu kakak. Kakak, kaki tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allah alam. Yang pentingnya sekadar bermukim tak boleh, tidak memadai untuk dikira Jumaat dengan dia. Contoh lain yang kita sebut, wajib Jumaat dikira dengannya Jumaat dan sah Jumaat. Tak. Ialah seperti ayah kita. Ayah kita yang duduk di kawasan tu, dia tak nak pindah dah mana-mana, dia mustautin. Tak. Dan dia cukup syarat tadi tu. Lelaki, merdeka, balik. Jadi ayah kita tadi tu, boleh. Ayah kita mustautin, lepas tu lelaki, balik, merdeka. Lepas tu ayah kita ni cukup syarat wajib. Mana Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, sihat dan bermukim. Malah mustautin tu lebih daripada bermukim lagi lah. Jadi kita wajib Jumaat dan dikira dengan yang Jumaat. Kalau kita sebut memadai dengan sempurnanya syarat-syarat wajib, tak, maka ketika itu belum tentu lagi untuk dikira Jumaat dengan dia. Sebab dia hanya wajib Jumaat tapi tidak dikira dengan yang Jumaat. Kalau sekadar bermukim, dia mesti bermustautin. Allah alam, saya faham lagu tu. Wa man la tanzamuhu wa la tanaqidu bihi wa tasihhu minhu. Bahagian yang kedua, tidak wajib Jumaat, tidak dikira dengan yang Jumaat, tapi kalau buat Jumaat, sah Jumaat tu. Wa huwa man fihi riqqun wa musafirun wa 'abdun wa sabiyyun wa mar'atun wa man lam yasma' an-nida. Mereka yang hamba, musafir, tak, budak kecil belum balik, perempuan, dan mereka-mereka yang tidak dengar nida, seruan azan. Mana duduk di luar kawasan lah, di padang pasir dan sebagainya, tak dengar azan. Tak dengar azan. Tak, jadi golongan yang kita sebut tu tak wajib Jumaat. Dan tidak dikira dengan mereka Jumaat. Mana kalau mereka pergi Jumaat, tidak dikira bilangan 40 tu daripada kalangan mereka. Cuma kalau mereka pergi juga Jumaat, sah. Hamba sembahyang Jumaat, musafir sembahyang Jumaat, budak kecil sembahyang Jumaat, perempuan sembahyang Jumaat, sah belakang. Yang kedua, yang ketiga, wa man la talzamuhu wa tanaqidu bihi wa tasihhu minhu. Tidak wajib Jumaat, tapi dikira dengan mereka Jumaat dan sah Jumaat daripada mereka. Wa huwa man lahu udhrun, mereka yang ada uzur, mereka yang sakit, yang syarak izinkan untuk tak pergi Jumaat. Jadi mereka boleh duduk di rumah tak pergi Jumaat. Jadi wajib tak Jumaat? Kata mereka tidak wajib, tapi mereka pergi juga Jumaat. Kita sebut bila pergi Jumaat, sah lah Jumaat, tak ada masalah. Lepas tu dikira tak Jumaat dengan mereka? Dikira Jumaat dengan mereka sebab mereka ni merdeka, lelaki, apa tadi, baligh, mustautin, begitu. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, man tazamuhu wa la tasihhu minhu wa la tanaqidu bihi wa huwa al-murtad. Ni golongan yang keempat, wajib Jumaat, tapi kalau buat Jumaat tidak sah dan tidak dikira Jumaat dengan dia. Orang murtad. Wajib Jumaat tak? Wajib Jumaat orang murtad ni. Tapi kalau buat Jumaat sah tak? Tidak sah. Dikira tak Jumaat dengan dia? Tidak. Ustaz, lepas tu macam mana diwajibkan Jumaat? Kalau buat tak sah, dia sebut boleh jadi sah. Masuk Islam, selesailah. Kamu masuk Islam, lepas tu sah. Mana masalahnya? Dan memang orang murtad ni dituntut untuk kembali kepada Islam. Jadi wajib Jumaat orang murtad. Tidak sah dan juga tidak dikira Jumaat dengan mereka. Macam mana dikatakan wajib tapi tidak sah? Kita sebut ada jalan untuk jadi sah. Lagu mana? Masuk Islam. Tak. Golongan yang kelima, wa man tanzamuhu wa tasihhu minhu wa la tanaqidu bihi.
wajib Jumaat, sah Jumaat, tapi tidak dikira Jumaat dengannya. Orang yang bermukim. Contoh saya di Kuala Lipis ni, nak duduk bukan nak duduk lama, sekadar tempoh PKP je. Tak, jadi saya hanya bermukim. Wajib Jumaat tak? Wajib. Sah tak kalau saya pergi sembahyang Jumaat? Sah. Tapi dikira tak Jumaat dengan diri saya? Tidak. Mesti 40 orang yang mustautin kat sini. Boleh. Yang seterusnya, yang keenam, wa man la tanzamuhu wa la tanaqidu bihi wa la tasihhu minhu wa huwa al-majnun. Ini tak. Tiga-tiga tak. La, wala. Tidak wajib Jumaat, tidak dikira dengan mereka Jumaat, dan juga tidak sah Jumaat kalau mereka kerjakan Jumaat. Orang gila. Sembahyang Jumaat pun tidak wajib. Kalau sembahyang pun tidak dikira. Kalau sembahyang pun tidak sah dan tidak dikira Jumaat dengan mereka. Selesai kat situ. Okey. Seterusnya. Habis tu lah bab ni. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dhalikal balad. Syarat seterusnya untuk sah Jumaat ialah hendaklah tidak satu-satu Jumaat itu didahului oleh Jumaat yang lain ataupun berserta dengan Jumaat yang lain yang ada di kawasan itu. Fi dhalikal balad bukan negeri ya. Kita jangan terjemah negeri, kalau tidak jadi kucak-kacir. Kita terjemah kawasan. Saya pernah tanya Syekh Mustafa, dia kata kawasan. Kalau di Mesir, Darrasah satu kawasan, Abbasiyah satu kawasan, begitulah. Kalau di Malaysia begitu jugalah. Mungkin Bandar Pusat satu kawasan, tak. Jengka 15 satu kawasan, jengka 10 satu kawasan, jengka 14 satu kawasan. Mana setiap jengka itu dah satu kawasan. Walaupun daerah jengka. Tak, tapi jengka tu banyak. Ni dah kat satu kawasan, 2 kawasan, 25 jengka, 25 kawasan. Tambah Bandar Pusat 26 kawasan. Tak, itu maksud dhalikal balad. Jadi satu Jumaat itu nak sah, mesti tak boleh ada Jumaat lain yang mendahului dia, ataupun serentak dengan Jumaat yang lain. Begitu. Dengan makna kalau kita ada 2 jemaah, jemaah A, jemaah B. Jemaah A sembahyang Jumaat dulu. Jemaah B tak boleh sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat tidak sah. Ataupun jemaah A dengan jemaah B. Sembahyang Allahu Akbar tu imam tu. A dengan B ni, masjid A dengan masjid B, jemaah A dengan jemaah B, tu imam dia serentak. Allahu Akbar, sebut bar tu serentak. Nak dianggap sebagai serentak, itu ialah iktibar pada ra pada bar. Allahu Akbar. Kalau bar tu serentak lah tu 2 orang tu semayang. Tak? Kalau siapa habis bar dulu, dia lah menang. Contoh A dengan B akad takbir. Tu imam ni. Allahu Akbar. Seorang panjang. Allah tu. Tak, dia start dulu tapi dia panjang pada Allah. Tu imam yang kedua, Allahu Akbar. Siapa dahulu? Yang kedua tu. Walaupun dia start A tu lambat. Dia start sebut Allah tu kemudian daripada yang pertama. Tapi dia habis bar dulu. Ra tu dia sebut dulu. Dia menang ke dia. Dia dianggap orang yang sembahyang Jumaat dulu. Sah dia, yang ni batal. Begitu. Jadi tak boleh satu Jumaat itu nak sah, tak boleh didahului oleh Jumaat yang lain, tak boleh juga serentak dengan Jumaat yang lain. Serentak tidak serentak, dahulu tidak dahulu tu kita ambil iktibar dengan ra al-imam. Siapa sebut ra dulu, Allahu Akbar, siapa sebut ra bar tu, ra pada akbar tu, maka dialah yang terdahulu. Jadi tak boleh berhimpun Jumaat pada satu-satu kawasan. Itu kalau tidak susahlah untuk kumpul. Satu kawasan tu tak boleh duduk satu tempat. Contoh di jengka 1, jengka 2, jengka 3. Jengka 1 tu boleh semua duduk situ, tak susah. Cukuplah satu masjid tu untuk satu jengka tu. Jengka 10, satu masjid jengka 10 cukup untuk semua jemaah yang ada kat jengka 10. Tak? Tapi kalau tempat besar, contoh Bandar Pusat. Bandar Pusat kawasan saya tu, dia Bandar Pusat. Bandar Pusat ni bandar kepada jengka tu lah. Orang panggil bandar jengka, Bandar Pusat. Ya, belaka. Benda tula tak? Dari Bandar Pusat tu ada banyak masjid. Masjid baru atas bukit tu, lepas tu masjid lama atas bukit juga.
Tak, masjid Ma'asah, dulu ada masjid Ma'asah. Dalam Ma'asah, masjid UiTM ada berapa lagi masjid? Dalam 4 buah masjid ada. Tak silap lah, 4 buah masjid. Jadi berbilang-bilang Jumaat tu. Tak? Tapi boleh tak? Sah tak? Sah. Sebab apa sah? Sebab susah nak berkumpul satu tempat. Nak kumpul satu tempat, nak muat semua orang jengka, nak muat semua orang Bandar Pusat tu sangat susah. Takkan nak semayang di Padang. Air nak cari mana air nak ambil semayang? Nak kencing, nak berak, nak gimana? Kedai. Tak, jadi susah yang bersangatan lah kalau kita buat di Padang. Lepas tu Padang ataupun stadium yang ada kat situ nak tutup lagu mana? Tengah tu kalau hujan. Lepas tu nak semayang tengah-tengah panas. Lepas tu nak parking kat mana? Mari 200-300 orang. Bukan 200-300 orang lah. Kalau duduk main satu Bandar Pusat tu terlalu ramai. Boleh? Jadi susah nak berkumpul satu tempat, nak buat Jumaat sekali. Jadi boleh berbilang-bilang. Berbilang-bilang kadar hajat sahaja. Boleh? Maknanya dalam 4 masjid tu, kita sebut ni, contoh ni bukan betul ni. 4 masjid tu, 3 masjid dah cukup dah untuk cover satu Bandar Pusat. Masjid yang keempat tak boleh dibuat Jumaat. 3 saja. Boleh. Tapi yang ada sekarang ni insya-Allah lah, kerana hajat. Kerana hajat. Okey. Itu satu yang menyebabkan kita boleh berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat, satu kawasan. Antara sebab lain yang menyebabkan kita boleh berbilang-bilang Jumaat ialah ada peperangan. Peperangan. Contohlah ni Masjid Salafi, ni masjid warna hijau, ni warna biru, ni warna merah. Tak? Dulu-dululah, sekarang ni dah ada apa tu? Kesatuan umat. Insya-Allah dah berkekalan tak? Tapi dulu-dulu tu ada, benda tu ada, wujud, memang wujud. Kita tanya orang lama memang ada benda tu. Jangan nafi lah. Jangan nafi perkara tu. Saya pergi kongres apa tu? Yang Kesatuan Umat tu. Saya pergi. Dan memang orang atas tu, pemimpin atas tu tersebut. Dulu adik-beradik putus hubungan sebab parti. Pak saudara dengan anak saudara. Jemaah kita ada 2 masjid dulu. Benda tu jangan nafi tu. Orang muda yang ada ni jangan nafi benda tu. Jadikan iktibar. Jangan ikut tapi jadikan iktibar. Jangan nafi benda tu. Benda tu wujud. Benda tu wujud. Pernah berlaku. Bukan zaman kita, zaman ayah kita dulu. Sebab tu masa saya pergi tu ramai menangis. Sebab pakat kenang berlaku. Dulu aku bergaduh dengan anak saudara. Aku bergaduh dengan pak saudara aku. Tak aku maki hama lah semua. Tak. Ada benda tu masing-masing menyesali. Baguslah menyesali tu. Kita yang anak muda jangan nafi benda tu wujud dan kita jangan buat lagi perkara tu. Boleh? Bersatu padulah. Di bawah payung Islam. Semangat ni. Nak baca. Okey. Dia kalau masuk bab lain jadi pening dah nak baca kitab. Tu orang tak nak iqab. Okey, kalau apa? Kalau ada peperangan, maka tidak ada masalah untuk kita berbilang-bilang Jumaat. Salafi dengan ahli sunnah ke, apa kalau pergi bergaduh sama dia tak habis. Dia kata bid'ah ni kalau sembahyang lepas Jumaat berzikir kuat-kuat. Dia kata ni sunnah Nabi ni. Dia bergaduh benda lagu tu. Tak? Orang Islam bagus bergaduh benda-benda yang remeh lagu tu. Tadi isu lain nak bergaduh. Okey, selesai kat situ. Boleh tak? Yang terakhir ialah wa an yataqaddamaha khutbatan. Wa an yataqaddamaha khutbatan. Hendaklah Jumaat itu didahului oleh 2 khutbah. Tak boleh semayang dulu. Lepas habis semayang kita berkhutbah, tak boleh. Sebab syarat untuk sah solat Jumaat mesti didahului oleh khutbah yang sah. Kalau khutbah tidak sah, automatik sembahyang Jumaat tidak sah. Itu. Boleh. Memang kena dahulu khutbah dulu. Tak boleh Jumaat dulu. Berbeza kalau apa? Kalau hari raya. Hari raya tak khutbah itu sebagai satu kesempurnaan. Dia bukan syarat nak sah solat hari raya. Hanya sebagai satu kesempurnaan. Kalau kita tak buat khutbah hari raya, sembahyang raya dah sah dah. Sebab khutbah itu hanya satu kesempurnaan. Boleh. Jadi kita sembahyang raya dulu. Lepas tu khutbah tak buat, boleh, tak ada masalah. Kita sembahyang raya khutbah buat, qahar syamil, qahar malak, itu yang sempurna. Dah.
Berbeza hari Jumaat. Hari Jumaat sembahyang tu nak sah pasal ada khutbah. Jadi syarat. Bila syarat tak nak mesti duduk depan lah. Sebab asyartu muqaddamun alal masyrut. Begitu boleh insya-Allah. Sebab tu jugalah kalau kita tengok hari Jumaat ni ramai orang masuk khutbah tu. Sebab apa ramai? Sebab khutbah dulu baru semayang. Tapi hari raya kita semayang dulu dah. Lepas semayang tu hilanglah separuh anak muda. Sebab apa? Tak wajib apa dengar khutbah. Kena buat tukar sekali kalau nak buat. Biar anak muda ada sekali lah. Bid'ah pula. Tu kena bincang lah tu itu bukan suruh buat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.